Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadat di bulan Ramadan kali ini. Dan kita mengharapkan agar nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini berterusan kepada kita semua. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Persatuan Ulama Malaysia kerana memberi ruang kepada saya berbicara pada slot tazkirah Ramadan kali ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Hari ini adalah hari ke-27 Ramadan. Dan tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sesiapa sahaja yang memiliki iman di dalam jiwanya, pasti akan terasa sedih dengan perpisahan ini. Bagaimana tidak? Bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala akan pergi meninggalkan kita. Sudah pasti keadaan ini dirasai oleh kita dan dirasai oleh sesiapa sahaja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan ini jugalah yang dirasai oleh golongan salafus soleh terdahulu apabila mereka berada di penghujung Ramadan. Keadaan ini digambarkan oleh Ibn Rajab dalam kitab Lataif al-Ma'arif, di mana beliau menggambarkan perasaan sedih beliau dengan mengatakan bagaimana seorang Muslim tidak terasa sedih ketika berpisah dengan Ramadan. Kerana dia tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa dengannya lagi. Demikianlah gambaran ulama salafus soleh terdahulu. Kerana mereka sedar bahawa dengan berlalunya Ramadan bererti secara automatik waktu yang penuh dengan rahmah, waktu yang penuh dengan barakah, dan waktu yang penuh dengan keampunan dan ganjaran berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala bagi setiap amalan kebajikan yang dilakukan oleh mereka akan hilang meninggalkannya. Maka dengan demikian sudah pasti kita perlu menyedari hakikat ini. Justru di kesempatan yang berbaki ini kita perlu terus memperbaiki diri, menambahkan usaha supaya ruang masa yang berbaki ini diisi sepenuhnya dengan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan tidak berlaku kepada kita puasa yang hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum saja. Sebaliknya yang kita dambakan ialah puasa yang begitu berkualiti, yang akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan kepada kita menerusi sabdanya, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sah." Boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar sahaja. Dan boleh jadi juga orang-orang yang berqiyam itu tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya melainkan hanya berjaga malam. Puncanya ialah masalah keikhlasan di dalam diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa diberi banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kita tentang keistimewaan ini menerusi hadisnya
Antaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keinsafan, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum." Sesungguhnya dalam syurga terdapat sebuah pintu yang dikenali dengan nama Rayyan. Orang-orang berpuasa akan memasuki syurga melaluinya pada hari kiamat. Selain mereka tidak dibenarkan masuk. Jelas keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai orang yang berpuasa, maka sudah pasti nikmat itu kita perlu perolehinya. Dalam hal ini, Syekh Izzuddin Abdul Salam dalam kitab Fawaid As-Saum mengemukakan komentarnya dengan mengatakan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah lantaran keistimewaan ibadat yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang masih berbaki ini, marilah kita sama-sama mengambil peluang dan ruang yang ada. Senapa? Dalam erti kata, kita fokus kepada amal ibadat pada saat-saat akhir. Walaupun kita sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan kehidupan, tapi tinggalkanlah urusan dunia dan kehidupan itu seketika. Tinggalkanlah dunia sekejap. Kerana dunia tidak akan ke mana. Senapa? Bukan untuk memenuhi selera perut dan hawa nafsu dengan pelbagai cuadah ketika berbuka dan dengan pelbagai tuntutan hawa nafsu yang lain. Tetapi senapa? Dalam erti kata kita mengenepikan keseronokan dunia. Sebaliknya kita fokuskan diri kita kepada perkara-perkara yang lebih bererti yang perlu kita lakukan pada saat-saat akhir di bulan Ramadan ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita qudwah yang amat baik untuk kita ikuti. Di mana digambarkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Begitu juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan perlakuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba 10 malam terakhir. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda min dharahu wa ahya laylahu wa ayqaza ahlahu." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya hari 10 terakhir Ramadan, baginda akan mengetatkan kain dalam erti kata berusaha bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dan mengejutkan ahli kaum keluarganya untuk turut sama beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini terus memahat kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus memecut dengan amal ibadat kita sehingga sampai ke titik noktah akhir demi mengharapkan rahmah dan redha ilahi. Kita berdoa agar kita tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang hanya beribadat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sahaja. Namun setelah Ramadan berlalu, mereka lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata hukama, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan,
seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Malah yang sepatutnya kita lakukan ialah menjadi hamba Allah yang Rabbani, dan bukannya hamba kepada Ramadan sahaja. Kun Rabbaniya wala takun Ramadaniya. Sekadar ini sahaja perkongsian saya untuk tazkirah Ramadan kali ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.